Dia tahu Allah Ta'ala maha melihat. Kita ni hati ni terdetik nak buat jahat, Allah Ta'ala tahu tak? Maha tak? Cantiklah awet tu, ingin nak tengok. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Habis takkan tak boleh tengok kot. Orang mengaji dengan orang tak mengaji tak sama. Orang mengaji tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia mengaji lagi. Faham? Sebab tu dalam bab fiqh kan, dalam bab fiqh golongan yang muka jambu kan, muka jambu kan. Begitu juga golongan lelaki yang mana keadaan dia ni menarik perhatian orang perempuan. Perempuan buka tengok muka dia, tengok, naik nafsu. Walaupun tengok muka, buka dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, aurat dia jadi seluruh anggota badan. Tak boleh saja tayang baju, tayang badan, tak boleh. Nak tunjuk masa depan perempuan, tak boleh. Tapi kalau sampai peringkat tengok muka pun naik nafsu, muka pun tak boleh tengok. Sama jugalah suara orang perempuan. Orang lelaki dengar orang perempuan nyanyi lagu, sedap dia nyanyi kan, rasa seronok. Tapi bila kita mengaji, suara orang perempuan ni aurat nak kita dengar ni, macam mana nak. Sama juga tengok berita pun, amboi baca berita ni lawa lah, tapi tak pakai tudung, jam. Dia ada had dah. Maka bila ada had ataupun sempadan-sempadan tu, makna kita ni ada iman. Kita ada iman. Sebab tu Islam dia nak jaga kita. Sebab orang Islam, Nabi dah sebut dah, al-mu'min ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kan? Dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Orang beriman nak buat apa pun tak boleh. Boleh nak buat, tapi Allah Ta'ala suruh sabar, nanti kat syurga. Tak ingin nak minum arak, tak ingin nak minum arak, minum khamar. Orang beriman nak minum khamar, boleh tak? Boleh, tetapi di syurga. Dengar betul, di syurga. Saya kata Ustaz Zakir ni kata khamar orang beriman boleh. Sudah, jangan. Dah, di syurga kan, jannatun tajri min tahtihan anhar. Ulama bincangkan anhar di syurga, sungai-sungai di syurga tu ada 3, sungai madu, sungai susu dan sungai arak. Dan arak dia sangat sedap, lebih sedap pada yang ada di dunia. Itu orang beriman tak ingin nak sentuh orang yang bukan mahram dia, amboi gebunya tangan, amboi lawanya muka, amboi putihnya anak siapa ni kan, cuit sikit lah, cuit sikit. Kita nak yang tu ke? Kita nak bidadari di syurga. Maka Islam ni subhanallah, keistimewaan yang cukup banyak. Baik, tunggu dulu nak kena berhenti tu. Yang pertama, kita tengok keistimewaan Islam, memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan atau akidah kepada zat Allah yang Maha Esa. Dia baiki balik kepercayaan kita, akidah kita. Kita kena jadikan bila saat kita ingat pada Allah adalah saat kita nak baiki diri kita. Saat kita ni lalai, saat tu kita niat supaya kita ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah tu, kita niat dalam hati, aku ni nak berubah jadi baik. Zikir kita pada Allah, ingat kita pada Allah adalah untuk ruqyah, untuk merawat. Bukan sekadar maslahah, bukan sekadar pahala. Walaupun boleh, tak salah kan, buat ibadat sebab nak ganjaran pahala. Tadi Ustaz cerita, banyak gaji kita, rupanya Allah Ta'ala nak bagi. Boleh. Tapi
orang yang beriman lebih lagi daripada tu. Bukan yang tu saja. Maknanya bila Islam ni jadi dasar kita, secara automatiknya dia akan memperbaiki balik kefahaman kita yang selama ni kita salah faham. Orang duk faham Islam ni tengok orang Islam. Salah. Islam bukan tengok orang Islam. Islam tengok Quran. Tengok Nabi, hadis Nabi. Apa Nabi kata, apa Quran kata. Mengaji ilmu tu. Bila kita mengaji Islam, baru kita nampak yang orang Islam tu perangai macam tu bukan perangai yang Islam aja. Yang Islam ni cantik, tapi orang Islam yang tak faham Islam, yang bagi jadi benda tu jadi cacar merbak, sehingga menampakkan pada orang bukan Islam, teruknya orang Islam ni jahat serupa aku juga. Yang kedua, menghapuskan kepercayaan kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga 3 orang, kan? Pertama, orang yang taubat. Yang kedua, orang yang beriman. Ketiga, orang yang mengerjakan amal soleh. Makna orang yang beriman itu, dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia sentiasa patuh pada syariat Allah, mengesahkan Allah Ta'ala. Mai bila orang kata Tuhan hang dengan Tuhan aku kan sama, kita kan sama, satu Allah juga. Dah tak sama seperti mana yang mereka faham. Lakum dinukum waliyadin. Baik, yang ketiga, mengatur cara beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, cara ibadat orang Islam ni yang paling sempurna. Siapa yang pernah mengamalkan yoga? Pernah amal yoga? Poco-poco kan, senam aerobik kan, dengan semayang, mesti akan nampak kesan yang berbeza. Walaupun semayang itu bukanlah kerana nak senaman, tapi semayang kerana nak patuh suruhan Allah. Allah Ta'ala ganti letih semayang kita, lenguh berdiri kan, sakit lutut kita, dengan memberikan kesihatan yang lebih baik setiap kali orang tu dia semayang. Macam kita baca dalam kitab sains solat ni, pacak kaki saja dapat membakar lemak. Siapa yang semayang tak pacak kaki masa tahiyat tu, rugi dia, lemak dia tak kena bakar. Itu antaranya kan. Masa sujud kan, yang kata wajib 7 anggota. Semua tu saluran kita, pernafasan kita menjadi lancar ketika dalam keadaan posisi sujud. Subhanallah. Yang ni maknanya Islam Allah Ta'ala bagi jadi dengan sesempurna. Memang sempurna pun Islam. Sebab tu orang bukan Islam pun berkhatan. Itu tak boleh. Siapa ada kawan orang bukan Islam, kita sembang, dia tak masuk Islam lagi, tapi dia khatan lah. Ada kebanyakannya berkhatan, minta nak dia khatankan. Sebab apa? Sebab tahu kelebihan khatan ni dengan tak khatan. Islam anjurkan khatan ni, rupanya banyak kelebihan dia, baik lelaki baik perempuan. Orang bukan Islam pun nak kepada benda ni. Sungguh pun mereka belum terima Islam. Subhanallah. Tapi sayang, orang Islam ni yang tolak Islam. Ya. Saya ada seorang kawan yang sekarang ni tengah proses nak masuk Islam. Ya. Subhanallah, semayang, dah mula semayang, walaupun tak masuk Islam lagi. Dah pernah semayang Jumaat, puasa kemarin, puasa hari tu, dan puasa dah. Dia puasa Isnin sampai Khamis lah. Jumaat, Sabtu, satu Ahad tak puasa, sebab dia balik rumah mak dah. Ya. Dia hantar mesej, oh apa, Assalamualaikum Tok Ustaz, saya pun puasa juga, tapi satu Ahad off, tak boleh puasa.
Tapi nanti saya ganti. Oh, boleh. Kita yang Islam ni puasa itu pun tak ganti-ganti lagi. Kan? Baru ni dia tanya saya, kat mana ni ustaz ni nak cari tempat saya nak khatam. Tu yang dapat tahu pasal khatam pula. Subhanallah. Ramai orang yang bukan Islam, bila mereka kaji Islam, maka berminat untuk Islam. Tapi bila mereka lihat orang Islam sendiri dengan perangai yang macam-macam, kadang-kadang jadi tawak balik. Sebab tu masuk Islam bukan dengan tengok orang, bukan ikut orang. Masuk Islam atas akidah. Sama macam kita mati nanti, kita mati atas niat kita, akidah kita. Apa dia yang kita niat, akidah kita ni last sekali apa? Mati kita ni, kita mati dalam keadaan Allah Tuhan kita ke dunia Tuhan kita. Mati kita ni nanti kita bimbangkan apa? Setengah orang bila dekat-dekat nak mati, disebutkan, dia fikir ni, ayam tak nak siapa nak pergi makan. Betul, ada orang dekat-dekat mati, dia fikir, minyak kereta aku tak bubuh 2-3 hari dah, tak jalan kereta. Benda-benda yang dia tak penting pun, tapi disebutkan pada ketika itu. Kerana pada masa tu dia sedang bergelut, sama ada mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan tidak beriman. Lepas tu kita yang mengaji, inilah akan ada kesannya. Biasanya Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat memelihara orang yang mengaji. Ramai orang yang mengaji dengan saya pun dah pi dulu lah. Yang tak mengaji dengan saya, kita dengar cerita orang pun banyak. Tapi Alhamdulillah, semua kisah yang kita dengar, semua kisah yang menyeronokkan. Kita rasa bahagia, Alhamdulillah lah. Kan? Serupa macam pakcik yang ingat dulu terlepas, pakcik Haji tu, dia duduk kat situ, pun dah tak ada. Subhanallah, gagah mengaji. Yang saya cerita kat dia, sanggup dia main lambat. Dia lambat dipaksa sebab apa? Tak payah kata dia pancit. Tak payah kata pancit ni, kalau saya ni patah balik tak ada alasan kukuh tu. Tapi pakcik ni subhanallah. Ni Allah Ta'ala muliakan. Tu kata mulia subhanallah. Baik, yang keempat, mengatur cara-cara perhubungan kehidupan manusia. Dengan kita faham Islam, muamalah kita semakin baik. Jangan kita faham bila sebut Islam, putus hubungan. Dah. Orang Islam yang masuk Islam, mak dengan ayah dia tetap mak ayah dia. Tetap dia kena jalankan tanggungjawab dia. Sama kat kita. Kan, kita dengan adik-adik kita, bila kita faham Islam, kita bagi ahli keluarga kita faham Islam, selesai masalah. Yang jadi masalah, masyarakat yang ada tak faham Islam. Maka dimomok-momokkan dengan perkara-perkara yang negatif tentang Islam. Baca media barat, Islam ni Islamofobia, Islam ni teroris, Islam ni pengkhianat, Islam ni semua benda-benda tak elok. Tapi hakikatnya bila buka Quran, baca surah Fatihah saja pun Allah Ta'ala puji, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih ni. Makna siapa yang Islam sentiasa mendapat rahmat Allah, sentiasa dikasihi Allah. Tu yang kita nak baca Fatihah tu, nak minta apa? Minta hidayah, petunjuk. Bukan nak minta berkat saja, nak minta petunjuk. Allah Ta'ala bagi petunjuk, kita taatlah ke Allah. Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat kita, sungguh pun main mengaji, tapi semayang tak semayang sesuatu juga. Mengaji main dah, tapi semayang tak cukup situ lah, sebab hidayah tak ada. Tapi paling kurang bila seseorang itu dia berhajat pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti bukakan jalan kita. Saya selalu sebut kan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami tunjukkan baginya jalan-jalan. Tunjuk jalan yang lurus ni macam ni, macam ni. Datang ke orang, bantu, bagi orang support dia. Macam kita hari ni, bukan senang nak duduk gagah-gagah kan? Nak bagus kita ni. Baik.
Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Yang kelima, mengatur hukum hakam kesesaan, jenayah yang sesuai dengan manusia. Bab hukum hakam. Dia balik, tu basic balik Maliki Yaumiddin tu lah. Kalau kita ni sungguh-sungguhlah mengaku Allah tu yang merajai segala hari kiamat, Allah lah yang maha raja. Nah, kita ada jumpa hadis yang mana Allah Ta'ala sebut dengan qahar Allah Ta'ala, aina malikul ard, mana dia raja dunia ni, mana? Di hari telah berlaku hari kiamat, Allah Ta'ala hidupkan balik di saat semua ni dihancurkan, kosong dalam tempoh 40 tahun ataupun 40 hari, 40 bulan, Allah Alam, itu khilaf. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, aina malikul ard, mana dia raja sekalian, raja ni mana? Mana dia yang kata hebat sangat ni? Hukum hakam Allah Ta'ala ni boleh buat main dia. Yang haram menjadi halal, yang halal jadi haram. Hari itu kita semua dah senyap, dah tak kata apa. Bukan tak kata apa sebab kita semua dah mati dah. Yang hidup pada masa itu ialah Allah. Allah Ta'ala lah yang maha hidup dan tidak mati. Masa tu baru kita sedar pangkat yang ada tak boleh bantu, pengaruh yang ada, ramai orang hormat kita, sanjung kita, tak boleh bantu. Kotlah dalam kubur tu dia boleh buat tanda VVIP, tak ada. Sungguh tak ada. Kalau malaikat nak panggil kita kan uqud, malaikat kata dalam hadis riwayat Muslim, orang yang mati dibangkitkan, suruh bangkit, uqud, bangkit engkau ni, duduk. Kita boleh kata, amboi casak tengok lu siapa yang cakap boleh tak? Tak boleh. Sama, pukul sama ya, kapan putih lah juga. Dia tak ada dah keistimewaan apa yang ada melainkan amalan kita. Betul, orang yang selamat daripada neraka, orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Kalau kita buat sombong dengan Allah Ta'ala hari ni orang puji kita lah sebab kita ni berani dah, hebat dah, hebat dah. Akhirat besok kehebatan dia tu tidak akan dapat langsung menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai contoh dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi disebutkan orang yang meninggalkan sembahyang nanti dibangkitkan di alam barzakh, dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan 3 cok 3 baris pada wajah dia. Barisan pertama, wahai yang mensia-siakan hak Allah, ditulis kat wajah. Yang kedua, wahai yang mendapat kemurkaan Allah. Yang ketiga, wahai yang telah mensia-siakan kehidupan engkau di dunia, maka hari ini menyesallah engkau daripada mendapat rahmat Allah. Dah tercok kat situ, cok mohon tidak layak mendapat rahmat Allah. Agak-agak masuk neraka ke syurga? Agak-agak lepas dah, laku dah muka ni nak masuk syurga, laku dah. Dah cok dah, tak layak dapat rahmat, nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tu sembahyang baru sembahyang. Macam mana lagi dengan riba yang kita ambil kat bank? Macam mana lagi dengan fitnah yang kita sebarkan tanpa usul periksa? Macam mana lagi dengan hukum hakam yang kita nerik abaikan? Macam mana dengan maksiat yang kita buat yang depan orang kita malu, bila seorang-seorang amboi alim-alim kucing. Saya kan kata apa ni? Saya kata kat saya juga ni. Maknanya sama ya, hang ustaz ke, hang tak ustaz ke, iman kita Allah Ta'ala tahu tinggi ke rendah. Cuma selama ni sepanjang-panjang bila saya ni berkecimpung dalam dunia
yang ilmu ni, subhanallah, Allah Ta'ala bagi satu kekuatan. Siapa yang main majlis ilmu, dia diberi kekuatan jamaah, rasa kuat. Bila kita duduk dalam ni, kita rasa iman kita kuat. Ada siapa tak ingin nak buat maksiat ada? Gila ni ada? Betul ada? Tak ada? Dia nak ada bila? Sekejap lagi keluar pada pintu ni. Kan nanti pak, tak pun sekejap lagi habis kuliah, kita tangguh tasbih kafarah dan suratul as. Ustaz tu ada mula. Baik. Yang pertama, yang mendapat, wahai yang mendapat, yang mensia-siakan hak Allah. Itu yang pertama. Baris yang kedua, wahai yang mendapat kemurkaan Allah. Dan baris ketiga, lanjutan pada baris yang kedua, disebabkan engkau telah mensia-siakan kehidupan engkau masa di dunia, maka hari ini engkau menyesallah daripada mendapat rahmat Allah. Maknanya kita menyesal tak dapat dah rahmat Allah Ta'ala. Itu cok ataupun tulisan yang akan dipampangkan pada wajah orang-orang yang tidak mengerjakan sembahyang, tak kerja sembahyang. Takut kita kan? Neraka tu confirm dah kita masuk. Yang tak confirm tu, kita selamat ke tak daripada neraka tu kan? Kalau kita tak jaga, memang confirm masuk. Tapi kalau kita jaga pun belum tentu selamat. Lebih kita jaga daripada tak jaga. Orang langsung tak jaga, makan minum dia ikut dan dia, halal haram pun ikut dan. Saya sampai satu peringkat kadang-kadang bila kita tertengok maksiat kan, kita rasa nikmat. Yalah ustaz pun buat maksiat juga, sumpah. Kan? Yalah tengok tunggu traffic light kan. Awet dua orang kan. Mudah-mudah pula contohlah kan. Saya kadang-kadang sampai satu peringkat kita rasa aku ni ya Allah, maknanya macam mana dengan perjanjian syahadah asyhadu an la ilaha illallah, nak taat pada Allah tu. Maknanya bila kita buat maksiat, maknanya seakan kita membenarkan perkara haram yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita, kita telah menghalalkannya bagi kita. Bila kita buat maksiat, tengok benda yang haram, contoh tengok perempuan yang tidak menutup aurat, tengok dalam keadaan pandangan kita redha, suka tengok kan? Macam mana keadaan dia dengan janji kita dengan Allah. Yang ni yang Ustaz Kazim kata, kita ni kalau nak ikut ni tiap-tiap hari duk kafir. Cuma bezanya apa? Lepas kita buat maksiat apa semua, mai waktu sembahyang kita sembahyang. Dalam sembahyang kita ucap syahadah balik, kita Islam balik. Kalau nak ikut-ikut tu tak tahu dah berapa kali lah, na'udzubillah lah. Sebab tu kita pun minta sungguh-sungguh lindung pada Allah Ta'ala. Bila kita sedar diri ni tengah buat maksiat, sedar terus segera balik. Jangan sedar tunggulah, biarlah seronok lagi, biar sekejap lah. Jangan. Kita tak tahu kita dan ke tak nak patah balik. Ramai orang yang Allah Ta'ala cabut nyawa dia di saat dia tengah seronok, di saat dia tengah gembira. Sikit saja orang yang Allah Ta'ala muliakan, di saat dia nak meninggal, dia sempat keluarkan air mata, dia sempat menangis, dia sempat minta ampun, dia sempat ucap 2 kalimah syahadah, dia sempat sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang, sebelum nak meninggal. Tak ramai orang yang ada dapat kemuliaan itu. Tapi orang yang dapat kemuliaan ni, bila berlaku depan mata dia, orang ni dapat kemuliaan tu, ambil iktibar. Subhanallah. Baik. Yang keenam, mengatur hukum keadilan, kekeluargaan dan keturunan. Yang ketujuh, mempertinggi akhlak manusia. Yang ke-8, mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebendaan. Makna Islam tidak tolak dunia. Islam tak suruh buang dunia.
Bukan nak suruh duduk di masjid semedang. Semata kan, duduk lama di masjid. Dah. Ada masa kita kena berjihad, berjuang jalan Allah Ta'ala. Ada masa kita jalan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Ada masa kita menuntut ilmu. Ada masanya kita taat pada Allah dalam keadaan amal-amal soleh kita berlipat ganda. Ada masa kita taat pada Allah dalam keadaan kadang-kadang kita buat maksiat. Taat juga, tapi taat tu dalam keadaan buat maksiat. Macam mana tu? Ada orang buat maksiat sambil dengar baca Quran. Ada. Telinga dengar Quran, mata tengok maksiat. Kan? Pasang apa ni kan? Telefon kan canggih-canggih kan? Quran ni depan ni tengok apa? Oh, weh. Apa Tina Rasmussen. Lawan apa? Badminton. Contoh. Nauzubillah. Baiklah. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada pagi ni, nak bawa balik pada perkara yang paling asas, konsep yang awal saya sebut tadi, yang kata Islam itu taslam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dengan sangat-sangat istimewa. Kita balik pada Allah dalam keadaan yang lebih istimewa. Orang beriman bila dia balik bertemu Allah Ta'ala di akhirat, keadaan dia lebih istimewa. Bila dia ni jadi ahli syurga, dalam Bahrul Mazi cerita berapa umur dah? 30 ataupun 33 usia. Dia mati 100 tahun, 70 tahun. Dia hidup balik 33 tahun, 30 tahun. Tidak berbulu, licin, golongan amrat tak. Ni tak ada bulu roma, tak ada janggut, tak ada, semua licin. Orang lelaki dah ni kan, apa memang dah tak ada lah. Kata segala kecacatan kita semua jadi elok balik. Subhanallah. Sampai satu peringkat kadang-kadang kita rasa yang ni yang termampu, ya Allah. Yang ni yang kita, yang rasa yang termampu untuk kita buat. Kita taat dah, jauhi larangan pun jauh dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah apa yang kita buat. Terima. Yang kita bimbang Allah tak terima. Kita dapat letih aja. Macam pagi ni kan, kita main, tak semua orang dapat letih. Ada orang tidur, dah lah, semua jaga. Bila Ustaz kata tidur, tu jaga. Kan? Ada orang dia tak sabar. Ustaz ni orang dah nak berjamaah raya sekali ni. Tapi insya-Allah lah, siapa yang ada dalam majlis ilmu, dia akan dapat rahmat. Rahmat Allah dengan kita. Yang tu, kita dapat rahmat, kunci lah. Anak kita tak semayang, dengan rahmat Allah dia semayang. Suami kita tak mau semayang, dengan rahmat Allah dia semayang. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita ni duk pergi mengaji, suami tak mau pergi mengaji, suami tak mau semayang. Bila kita ni lama-lama duk faham Islam, Allah Ta'ala bagi nur masuk dalam keluarga kita, rumah kita. Lama-lama tergerak hati suami nak semayang, tengok kita duk semayang. Benda ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Tapi kerja kita ialah terus berusaha berdakwah. Maknanya sebarkan Islam, gambarkan Islam, itulah yang paling cantik. Mudah-mudahan yang dapat kita bincang pada pagi ni, saya minta maaf tak dapat nak tunjuk 3 lagi slide. Sebenarnya saya spare 4 lah pada pagi ni. Tapi dia buat FN, FA tak jadi-jadi, jadi tak dapatlah nak tunjuk. Boleh try. Boleh try. Try sekali lagi boleh. Ke apa lah ni? Setengah. Boleh tengok slide kan. Jadi sebelum kita nak tangguh, insyaAllah kita cuba tengok sikit slide yang saya ambil ni. Nampak tak? Anda buat tak jadi-jadi. Okay. Apa sebab? Atas.
Letih yang wajib, letih yang wajib. Letih yang wajib. Kita buat baik letih, buat jahat letih. Buat baik pun letih, buat jahat pun letih. Letih lah. Kita nak letih buat baik kan letih buat jahat lah. Betul lah. Dalam ni disebutkan dalam Bustanul Arifin, dia katakan sebenarnya ilmu itu tidak akan dicapai dengan kerehatan badan. Kalau duk berehat saja ilmu tak. Letih main hari ni, letih tapi paling kurang dapat satu benda pun jadi. Hari ni kita sembang pasal apa? Ustaz kata taslim, taslam jadi. Ya. Engkau Islam, engkau selamat. Dapat? Kita nak buat macam ni. Jadi dia jadi macam semua istimewa tau. Kita nak bagi budak boleh. Lepas tu bukan ada tercampur. Lepas tu cantum ini kan boleh masuk. Dapat. Alhamdulillah. Okey nak? Okey, yang ni Mana sotong ke bawah? okey. Boleh. Okey, tengok ni. Okey, cuba cari mana sotong tu. Nampak? Subhanallah. Memang tak cap. Dia buat bulan tayang dia. Tunggu sikit. Tahu macam mana dia sembunyikan diri dia. Dakwah dia mana? Kena menunjukkan apa? Ada. Ya, kerja aja banyak. Okay, ni yang saya kata tadi tu.
merupakan air mutiara Zam-Zam yang baru disediakan. Cahaya pun dah tak shining. Antioksidan, saya tidak badas yang berteknologi tinggi. Saya cuma menggunakan L-Tin sahaja. L-Tin merupakan agen pengoksidaan yang paling bagus. Sebab itulah bila kita cedera, kita guna L-Tin untuk bubuk pada luka, untuk bunuh bakteria. Sebab L-Tin mempunyai sifat oksidan. Jadi saya gunakan L-Tin untuk mewakili free radical ataupun agen pengoksidaan yang terdapat di dalam badan kita. Jika di dalam air ini terdapat antioksidan yang tinggi, ia boleh neutralkan sifat oksidan L-Tin ini. Saya pukul 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sampai jauh. Ini merupakan air suling ataupun air tuli. Masih gampang L-Tin terdapat di dalam air ini. Ini merupakan air neutral ataupun air mineral. Dan ini merupakan mutiara Zam-Zam. Dapat menjadi cara untuk menjadi demo ini lebih jelas. Saya tambah 2 titik lagi. 1, 2, 1, 2, 1. Jadi jumlah titisan dan untuk ketiga-tiga kelas ini adalah 35 air tuli memang tidak boleh menyebabkan agen pengoksidaan yang terdapat di dalam air ataupun di dalam badan kita. Ini air neutral. Dan ini adalah mutiara Zam-Zam. Menjadi cerah. Jadi apabila kita sebut tentang antioksidan yang biasanya kita dengar ialah makan vitamin C, vitamin E, beta-karotin yang sudah dibukti mempunyai sifat antioksidan yang tinggi. Sekarang saya letakkan satu biji. Letakkan satu biji Letak vitamin vitamin C di dalam air yang sudah dioksidan ini. Yang menjadikan vitamin C memang sudah terbukti mempunyai sifat antioksidan. Untuk kelas ini pula saya tidak makan vitamin C. Saya biar dia minum air mutiara Zam-Zam. Ini menunjukkan mutiara Zam-Zam ketik air yang tinggi yang pada ini program ikan ni dia nampak otak sebab dia transparent. Kenapa tu? Ikan dekat laut dalam. Macam bawah. Jadi tak boleh bukan Lembek tu. Lembek tu. Bawah sana. It's bound. Scientists Jellies with tentacles capture prey that swims into them. They believe the barrel swims into the tentacles and steals the food from the siphonophore. The shield over its eyes
protection from the stinging cells of Cephalosporus tentacles. The barrel eye can also rotate its eyes to avoid predators or avoid being captured by sight. The fish discovered alive by the Monterey Bay Aquarium Research Institute is the first specimen of its kind to be found with its soft, transparent dome intact. It had been known since 1939, but only from mangled specimens. Benda yang paling besar apa? Yang kedua. Segala itulah sahaja. Jadilah insyaAllah mudah-mudahan kita dapat ini yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun dan maaf atas segala kekurangan saya. Dan Allah memberkati teman kita pada pagi ini insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis kepada Masjid Suhaib. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas penyampaian dan seperti biasa terdapat beberapa pengumuman yang pertamanya kalau tak salah saya dalam seminggu selepas hari itu rumah SU si baru ni terbakar lah. So ya nanti dengan ini saya melancarkan kumpulan tuan lah. Kira semua bagian tuan-tuan dan puan-puan ni akan diserahkan kepada beliau lah. Dan seterusnya Jumaat minggu depan Indonesia Allah seperti yang dijanjikan kuliah oleh Ustaz Muhammad Zaki daripada Bukit Besar Al-Ustaz. Kuliah ataupun ceramah Ustaz Muhammad Zaki daripada Al-Ustaz lah. Musuh iblis. Yang bertajuk musuh-musuh iblis lah. Dan Sabtu minggu depan ada sedikit perubahan. Sabtu minggu depan kuliah oleh Ustaz Haizal lah. So jadi sesiapa yang ingin menyertai korban atau ingin menanyakan terus pada beliau, sama ada boleh join dia dan rombongannya, bolehlah datang ke kelas pada Sabtu minggu depan di College Community. Dan insya-Allah hari Ahad minggu depan seperti biasa kuliah oleh Ustaz Aman Jidi ya. Dan di belakang tu telah disediakanlah sedikit jamaah ialah saya aim untuk 40 orang lah dah biasa ni dalam 67 10. So itulah tolong peking sikit kot. Memang yang depan. Okey, dan sebelum menikmati semuan hari raya doa, kita akan mengadakan tahlil lah yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad kita lah. Tahlil ini ditujukan pada semua mukminin dan mukminat, terutamanya pengasas Pangsi sendiri. Almarhum Ustaz Suhaimi Ahmad telah meninggal pada 6 tahun lepas. Beberapa JK Pangsi cawangan yang telah pun mendahului kita, ahli-ahli Pangsi, pakai contoh kita punya kelas ni, apa nama yang dia duduk di Taman Bedak tu, Taman Tasik Bedak tu, yang telah meninggal, Haji Hamid lah. Dan seterusnya kepada muslimin muslimat. Dan saya serahkan kepada Ustaz untuk memulakan tahlilnya. Silakan.
wassalamu ila warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy